Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, kumpulan 2, ingin membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Syed Yasir, Muhammad Aidil Aiman dan Muhammad Nazif Naufal. Untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut, kami akan menerangkan tentang analisis keutuhan wacana yang terdiri daripada 5 perkara, iaitu definisi wacana, yang kedua konsep keutuhan wacana, yang ketiga analisis keutuhan wacana dalam artikel, keempat kemahiran membuat rujukan dan yang terakhir sekali kejelasan dalam penulisan. Baiklah, yang pertama sekali adalah definisi wacana. Nik Safiah Karim 2003 mengatakan wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Konsep keutuhan wacana terdiri daripada 3 perkara, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang kedua, keutuhan leksikal, yang ketiga, keutuhan gramatikal dan yang terakhir sekali, keutuhan fonologi. Konsep inilah yang dinilai untuk memastikan sesuatu wacana itu utuh ataupun tidak, dan penggunaan konsep ini mempengaruhi keutuhan wacana tersebut. Baiklah, pertama sekali, konsep keutuhan wacana dalam keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbahagi kepada dua, iaitu konsep hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Terdapat 5 hubungan semantik antara bahagian wacana. Pertama, hubungan sebab dan akibat. Kedua, hubungan sebab dan tujuan. Ketiga, hubungan sebab dan hasil. Keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Dan akhir sekali, hubungan memperkuatkan isi. Contoh hubungan sebab dan akibat adalah seperti Azmi sering tidak datang ke tempat kerja. Dia diberikan amaran oleh ketua jabatannya. Hal ini dikatakan kerana sebabnya adalah Azmi tidak datang bekerja dan akibatnya jabatannya memberikan amaran kepada Azmi. Baiklah, seterusnya hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat adalah pelajar itu sudah mula menabung. Dia tidak mahu meminjam uang ketika ingin melanjutkan pelajarannya nanti. Sebab dalam ayat ini adalah pelajar itu sudah mula menabung dan tujuannya adalah tidak ingin untuk meminjam wang untuk melanjutkan pelajarannya nanti. Seterusnya, hubungan dalam sebab dan hasil. Contoh ayat adalah murid itu belajar bersungguh-sungguh. Akhirnya, murid itu mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia. Sebab dalam ayat itu adalah murid itu belajar bersungguh-sungguh. Dan hasilnya, murid itu telah memperoleh kejayaan dalam sijil pelajaran Malaysia. Yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat adalah sungguh indah bahasa dalam puisi itu. Rupa-rupanya, puisi itu nukilan Usman Awang. Kita dapat lihat bahawa latar itu menunjukkan sungguh indah bahasa dalam puisi itu. Dan kesimpulan yang diberikan daripada latar itu, rupa-rupanya puisi itu nukilan Usman Awang. Akhir sekali, hubungan memperkuatkan isi. Hubungan memperkuatkan isi ini bermaksud terdapat ayat tambahan yang bertujuan untuk menambah maklumat berdasarkan perkara yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuatkan pernyataannya. Sebagai contoh, rajin sungguh murid itu. Murid itu menyiapkan segala tugasan yang diberi oleh gurunya dalam tempoh masa yang diberikan. Baiklah, beralih kepada hubungan semantik dari segi konteks atau latar belakang wacana. Hal ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kesatuan tajuk atau topik, kedua,
hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan akhir sekali, laras bahasa yang bersesuaian. Kesatuan tajuk atau topik ini bermaksud sesuatu tajuk itu haruslah mempunyai kesinambungan terhadap isi ataupun huraian yang dinyatakan. Seterusnya, hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Kedua-dua penutur haruslah memahami apa yang dimaksudkan, walaupun mungkin orang lain tidak memahaminya. Dan akhir sekali, laras bahasa yang bersesuaian haruslah digunakan. Sebagai contoh, laras bahasa dalam iklan tidak boleh digunakan ketika mungkin berbicara dengan orang lain ataupun semasa dalam bilik kerja. Oleh itu, laras bahasa haruslah ditentukan sebelum digunakan. Baiklah, seterusnya keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Baiklah, terdapat 7 konsep semantik dalam pemilihan leksikal. Pertama sekali, antonim. Kedua, sinonim. Ketiga, hiponim. Keempat, homonim. Kelima, pengulangan kata yang sama. Keenam, kolokasi. Dan akhir sekali, yang ketujuh, unsur bersambut. Saya akan sedaya upaya untuk menerangkan setiap konsep-konsep dalam semantik dalam pemilihan leksikal ini. Baiklah, pertama sekali, antonim. Antonim ini merupakan kata atau leksikal yang bertentangan. Pemilihan antonim yang sesuai akan membantu untuk menentukan ketepatan wacana. Oleh itu, pemilihan antonim ini sangat penting untuk mendapatkan wacana yang utuh dan lebih mantap. Sebagai contoh, antonim seperti warna hitam. Warna hitam antonimnya adalah putih. Hal ini kerana antonim sekali lagi merupakan kata atau leksikal yang bertentangan. Contoh lainnya, sedap. Antonim bagi sedap adalah tidak sedap. Ataupun perkataan hodoh. Hodoh, antonim bagi hodoh ataupun kata berlawanannya adalah cantik ataupun cacat. Oleh itu, antonim haruslah sesuai dan tepat dalam pemilihan agar wacana yang dihasilkan adalah lebih jelas dan teratur. Baiklah, seterusnya konsep sinonim. Sinonim ini merupakan konsep yang menunjukkan terdapatnya kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama ataupun hampir sama. Di sini kita dapat lihat bahawa sesebuah kata itu yang membawa satu makna, tetapi terdapat juga kata lain yang tidak sama namun mempunyai makna yang sama. Sebagai contoh, perkataan cantik. Cantik merujuk kepada seseorang wanita yang mempunyai wajah ataupun rupa paras yang baik. Selain cantik, kita juga boleh menggunakan perkataan jelita. Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat perkataan yang lain tetapi mempunyai makna atau maksud yang sama, iaitu cantik dan jelita. Yang ketiga, hiponim. Apakah yang dimaksudkan dengan hiponim? Hiponim merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Manakala homonim pula merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi, atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Bagaimana hal ini terjadi? Sebagai contoh, saya mengambil perkataan pusat. Pusat mungkin dalam sesuatu ayat atau konteks dikenali sebagai kawasan yang ditumpukan ataupun kawasan yang tertumpu atau menjadi perhatian orang. Itu pusat. Dan bagi konteks yang lain, pusat mungkin menjadi bahagian di anggota badan. Oleh itu kita dapat lihat bahawa homonim mempunyai satu kata yang sama tetapi digunakan dalam konteks ataupun dipahami berdasarkan konteks yang berbeza. Seterusnya, pengulangan kata. Pengulangan kata ini kita dapat perhatikan seperti contohnya di
permulaan ayat, iaitu kebiasaannya dalam langkah-langkah ataupun cara-cara, iaitu perkataan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh itu kita dapat melihat di mana pengulangan-pengulangan kata ini digunakan. Yang keenam, kolokasi. Kolokasi membawa erti dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Perkataan ini mungkin mempunyai cara sebutan yang berbeza tetapi membawa maksud yang sama dan saling berkait antara satu sama lain. Baiklah, yang terakhir sekali dalam konsep semantik dalam pemilihan leksikal iaitu unsur bersambut. Unsur bersambut ini kita dapat perhatikan atau dapat dilihat ketika penggunaan leksikal yang melengkapkan satu ayat berdasarkan ayat sebelumnya. Unsur bersambut ini juga dapat dikatakan menyambut atau melengkapkan kata berdasarkan ayat-ayat yang sebelumnya. Seterusnya ialah analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel yang kami ambil. Pertamanya ialah sinonim. Sinonim merupakan konsep yang menunjukkan terdapat kata atau leksikal yang menyokong makna yang sama. Sinonim yang kami ambil daripada artikel yang kami ambil ialah guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Di samping itu, dia dilantik untuk menguasai kemahiran mengajar dan memberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Dia ialah sinonim kepada guru. Seterusnya ialah antonim. Antonim merupakan kata atau leksikal yang bertentangan. Pemilihan pasangan yang sesuai akan menentukan ketepatan wacana. Antonim yang kami ambil daripada artikel ialah keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Belum diketahui dan diketahui. Seterusnya ialah hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Analisis berdasarkan artikel yang kami ambil ialah manakala seorang guru tersebut haruslah mempunyai kualiti pribadi iaitu mempunyai kemesraan, seseorang yang sentiasa tegas dan berwibawa, seterusnya bertindak secara adil, berdedikasi dan bertoleransi dalam segala perlakuan dan tindakan. Di sini bertindak, kemesraan, adil, bertoleransi, tegas dan berwibawa merupakan hiponim bagi kualiti pribadi. Seterusnya ialah homonim. Homonim merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai makna yang lain. Homonim daripada artikel yang kami ambil ialah namun demikian telah wujud usaha oleh pihak kerajaan untuk menangani isu ini dengan mempelbagaikan peluang kenaikan pangkat dan menyediakan struktur gaji yang lebih menarik serta menyediakan persekitaran kerja yang lebih kondusif demi kebajikan guru di samping untuk menarik perhatian individu menyertai profesion keguruan. Hal ini turut dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 di bawah teras strategik memertabatkan profesion keguruan. Erti teras yang digunakan dalam teks ini adalah berkenaan dengan sesuatu yang penting. Manakala teras dalam erti kata lain adalah bahagian keras di dalam kayu. Seterusnya ialah kolokasi. Kolokasi merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri, tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Kolokasi daripada artikel yang kami ambil ialah oleh itu faktor utama dalam proses memilih kerjaya di mana hubungan anak tiada dengan kerjaya guru dilihat terlalu pasif dan relatif. Namun begitu, individu itu perlulah mempunyai minat dan sikap kasih terhadap anak-anak. Walau bagaimanapun, memilih calon yang layak untuk menjadi seorang guru, walaupun tidak dinafikan ramai memohon.
Jika hanya berminat dan cinta dengan profesi perguruan tetapi tidak mempunyai hati yang ikhlas, usahlah bercita-cita menjadi guru. Seterusnya, jikalau hanya kerana terdesak dan tidak boleh memupuk perasaan, usahlah menjadi guru. Seorang guru haruslah mempunyai nilai keguruan yaitu sifat pribadi dan kualiti pribadi. Sifat pribadi yang harus ada pada seorang guru adalah baik hati dan sabar dengan keadaan yang dihadapinya. Kolokasi di sini ialah sikap dan sifat. Sikap dan sifat merupakan perkataan yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama. Seterusnya yang terakhir ialah unsur bersambut. Daripada artikel, selain daripada itu, seseorang yang bergelar guru haruslah mempunyai kualiti sosial yang baik. Unsur bersambut bagi ayat ini ialah contoh. Contohnya, sentiasa berinovasi dalam perhubungan sosial, berperti mulia, mudah suai dengan pelajar serta ibu bapa pelajar. Baiklah, seterusnya beralih kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini mempunyai 4 aspek, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, elipsis dan akhir sekali penanda penghubung. Penanda rujukan ini merujuk kepada kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan yang mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang, contohnya seperti saya, dia, kamu dan mereka. Manakala kata ganti nama tunjuk adalah seperti itu dan ini. Seterusnya, penanda penggantian. Penanda penggantian ini terdiri daripada 3 penggantian, iaitu penggantian nominal, penggantian verbal dan penggantian klausa. Penggantian nominal ini merupakan penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Seterusnya, bagi penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap frasa kerja. Kita dapat lihat di mana penggantian nominal ini dilakukan terhadap kata nama ataupun frasa nama. Namun, bagi verbal, dia melibatkan sesuatu frasa kerja. Dan akhir sekali, penggantian klausa. Penggantian klausa pula berbeza dengan penggantian nominal dan penggantian verbal, di mana penggantian klausa ini melibatkan perubahan atau penggantian sebahagian daripada keseluruhan ayat. Jadi, kita dapat lihat di mana penggantian nominal dan penggantian verbal hanya merubah ataupun hanya melibatkan frasa atau kata nama sahaja. Tetapi penggantian klausa merujuk kepada sebahagian daripada ayat. Yang ketiga dalam keutuhan gramatikal iaitu elipsis. Elipsis ini merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan sesuatu kata itu diulang ataupun maklumat itu diulang dalam ayat yang seterusnya. Pengguguran kata atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Jadi contohnya, sesuatu perkataan atau frasa itu digugurkan dalam ayat yang seterusnya untuk mengelakkan pengulangan sesuatu kata itu terjadi pada ayat yang seterusnya kerana kata tersebut telah digunakan pada ayat yang sebelumnya. Akhir sekali dalam keutuhan gramatikal iaitu penanda penghubung. Penanda penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan atau menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan akhir sekali ayat dengan ayat. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Yang pertamanya ialah penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti diri orang dan kata ganti diri nama tunjuk. Di dalam artikel ini ialah penanda rujukan ialah guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Di samping itu, dia dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar dan memberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Penanda rujukan di dalam teks ini ialah dia. Seterusnya ialah penanda penggantian. Penanda penggantian adalah penggantian yang dilakukan terhadap kata nama atau frasa nama. Di dalam menurut artikel,
Guru yang berketerampilan haruslah peka terhadap perkembangan pendidikan dan teknologi terkini. Guru yang baik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran serta peka terhadap perkembangan pendidikan terkini. Mereka harus sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan zaman. Setiap guru juga perlu bersedia menerima sebarang perubahan sistem pendidikan agar pengetahuannya selari dengan keperluan masa kini. Penanda penggantian di sini ialah guru yang digantikan dengan mereka. Seterusnya yang terakhir ialah penanda penghubung. Penanda penghubung berfungsi menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Daripada artikel, kami mengambil ayat. Di samping itu, guru haruslah mempunyai keyakinan dan penuh dengan jenaka untuk menarik perhatian kanak-kanak serta bertanggung jawab dengan tugas yang diamanahkan kepada guru dan mempunyai kepimpinan yang tinggi. Keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi dilihat dari segi hentian suara, nada suara, intonasi suara. Intonasi dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi memainkan peranan yang penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Hentian atau kesenyapan suara. Ia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Seterusnya ialah keutuhan fonologi berdasarkan artikel. Keutuhan fonologi adalah berkaitan dengan nada, kesenyapan, dan simbol-simbol seperti noktah dan koma. Di dalam artikel, pembelajaran sepanjang hayat membolehkan ilmu seseorang guru itu lebih dinamik. Ilmu pengetahuan akan membolehkan guru menyampaikan banyak maklumat kepada pelajar. Ini akan mewujudkan keyakinan dan kebolehpercayaan pelajar terhadap seorang guru. Konklusinya, profesi keguruan adalah perkara yang serius dalam kalangan anak muda. Profesi keguruan adalah bukan sekadar perkara mainan dalam kalangan anak muda. Jika seseorang itu mempunyai minat dan ikhlas menabur ilmu secara mempunyai kebolehan untuk mengajar, faktor bebanan kerja dan gaji yang sedikit adalah bukan satu persoalan bagi mereka. Seterusnya, kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Kami mendapati bahawa yang pertama, penulisan mempunyai kohesi dan koheren yang mantap dalam artikel yang ditulis. Yang kedua, artikel ditulis menggunakan bahasa teratur dan tersusun. Yang ketiga, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Dan yang terakhir sekali, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan tersebut. Maksud kohesi dan koheren. Kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Dan manakala koheren pula ialah gabungan kesinambungan atau kerikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Seterusnya ialah contoh kohesi dan koheren berdasarkan artikel yang dianalisis. Peranan guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh kerana itu, tingkah laku pendidik baik guru, orang tua ataupun tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Kohesinya di sini adalah setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya, dan koherennya ialah oleh kerana itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Apa itu sumber rujukan? Sumber rujukan merupakan sumber yang dinyatakan di dalam sesebuah penulisan, sama ada daripada petikan kata tokoh atau teks yang diambil dari mana-mana jurnal dan sebagainya.
Rujukan ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi sesebuah penulisan serta untuk mengelakkan daripadanya berlaku plagiat. APA edisi ke-7. APA merujuk kepada peraturan dan konvensyen yang ditubuhkan oleh Persatuan Psikologi Amerika atau American Psychological Association untuk mendokumentasi sumber yang digunakan dalam kertas penyelidikan. Gaya APA memerlukan kedua-dua di petikan teks dan senarai rujukan. Untuk setiap penanda rujukan, perlu ada rujukan sepenuhnya dalam senarai rujukan dan begitu juga dengan sebaliknya. APA mempunyai peranannya yang tersendiri. Antaranya adalah mengelakkan berlakunya aktiviti plagiarism. Apa itu plagiarism? Plagiarism adalah mengambil kata atau isi daripada petikan penulisan orang tanpa memberikan kredit kepada penulis asalnya. Yang kedua, menunjukkan kesahihan sesuatu petikan. Ia menunjukkan bukti kepada petikan yang ditunjukkannya. Yang ketiga dan yang terakhir sekali, sebagai asas dalam membuat rujukan. Ia sangat penting di akhir sesuatu penulisan. Seterusnya, sitasi. Sitasi sebagai referensi ke sumber yang dipublikasikan atau diterbitkan maupun sebaliknya. Menurut Diana Hacker dan Nancy Somers, sitasi adalah cara atau langkah yang digunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika seseorang menggunakan karya mereka dalam karya tulisan atau menggunakan karya mereka sebagai sumber rujukan. Yang pertama sekali, jika sesebuah sitasi atau sesebuah sumber rujukan kurang daripada 2 orang penulis, maka sitasi atau sumber rujukan tersebut boleh mengikuti APA edisi ke-6. Seterusnya, jika penulis lebih daripada 2 orang, maka perlu ditulis it.al. Sitasi perlu ditulis it.al selepas penulis yang pertama. Sebagai contoh, jika penulis hanya seorang, Nik Safiah Karim, 2003. Di sini kita melihat bahawa seorang sahaja penulis dan tiada it.al untuk seorang sahaja penulis. Yang seterusnya, dibenarkan untuk menulis nama penulis menggunakan nama akhir keluarga, atau jika penulis merupakan seorang Muslim, boleh ditulis tanpa menggunakan bin atau binti. Sebagai contoh, Nik Safiah Karim binti Nik Abdul Karim ditulis dengan Nik Safiah Karim sahaja. Sitasi mengambil petikan ayat secara langsung terbagi kepada 2 cara penulisan yang berbeza, iaitu yang pertama sekali mengikut aspek 40 atau kurang patah perkataan. Yang kedua, lebih 40 patah perkataan. Dia juga mempunyai 2 cara untuk mengikuti aspek 40 atau patah perkataan. Yang pertama sekali, kita boleh mengikuti dan menulis penulis di awal sesuatu penyataan. Sebagai contoh, menurut Siti Hajah Abdul Aziz 2009, semantik adalah bidang kajian mengenai aspek makna dalam bidang linguistik dan lebih khusus lagi, sebahagian daripada bidang kajian tata bahasa yang merujuk kepada kajian yang melibatkan struktur dalam bahasa seperti fonologi, morfologi dan kajian sintaksis. Itu untuk yang pertama, iaitu meletakkan penulis di hadapan. Dan cara yang kedua, semantik adalah bidang kajian mengenai aspek makna dalam bidang linguistik dan lebih khusus lagi sebahagian daripada bidang kajian tata bahasa yang merujuk kepada kajian yang melibatkan struktur dalam bahasa seperti aspek fonologi, morfologi dan kajian sintaksis. Siti Hajah Abdul Aziz 2009. Di sini, cara yang kedua, kita dapat melihat bahawa nama penulis dan tahunnya diletakkan pada akhir penyataan tersebut. Seterusnya, lebih daripada 40 patah perkataan. Kita boleh menulis sitasi dengan cara yang tersebut. Asma Haji Omar 1982 menegaskan bahawa wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat di dalamnya
memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan seperti ayat, sejumlah ayat, seraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya. Menurut beliau lagi, wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Ini bermaksud bahawa ayat yang selalu didapati dalam struktur dan sistem secara tertutur. Seterusnya, membezakan ayat sistem dalam ayat wacana. Ayat sistem adalah ayat tutur yang dikeluarkan dan diasingkan dari konteks wacana. Sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks adalah ayat yang betul-betul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. Di sini kita dapat melihat bahawa pendapat beliau ini melebihi daripada 40 patah perkataan. Ini perlu ditulis dengan meletakkan pendahulu di awal pendapat beliau. Seperti Asma Haji Omar 1982 menegaskan bahawa itu perlu diletakkan di awal sekali. Baiklah, senarai rujukan. Rujukan atau bibliografi adalah antara halaman yang perlu disertakan di dalam sesuatu penyelidikan. Penyenaraian nama diberikan sehingga 20 nama. Namun, sebelum nama penulis terakhir ditulis, perlu diletakkan simbol dan. Sebagai contoh, Nur Masitah, Masitah, Mat Hasan, Jamiyah, Zakaria 2015. Kohesi gramatikal penghubung dalam karangan berbahasa Melayu, International Journal of Language Education and Applied. Di sini, kita dapat melihat bahawa citasi tersebut salah kerana di antara nama-nama tersebut, dia telah meletakkan simbol koma dan tidak meletakkan simbol dan. Seterusnya, contoh yang betul adalah Nur Masitah, Mat Hasan, simbol dan Jamiyah Zakaria 2015. Kohesi gramatikal penghubung dalam karangan berbahasa Melayu, International Journal of Language Education and Applied. Itu adalah citasi yang betul kerana dia telah meletakkan simbol dan di antara kedua-dua nama tersebut. Senarai rujukan hendaklah ditulis secara urutan yang benar, iaitu A hingga Z, di mana tiada nombor susunan yang berada di sisinya. Sebagai contoh, Afifah Bidin 7 Mac 2015, Junaiyah HM dan E Zainal Arifin 2019 keutuhan wacana. Dan akhir sekali, Ki Mancuah 2 Disember 2020 format APA edisi ke-7. Di sini kita dapat melihat bahawa urutan-urutannya mengikut urutan yang benar dan kita dapat lihat bahawa tiada nombor yang berada di sisi-sisinya. Rujukan buku. Antara aspek yang perlu ditulis dalam membuat rujukan sesuatu buku ialah mempunyai nama penulis, tahun terbitan buku, tajuk buku, nama penerbit, muka surat dan edisi. Sebagai pengetahuan, nama tajuk buku perlulah ditulis secara italik atau condong. Namun, bagi nama yang lain, perlulah ditulis dengan cara yang biasa. Sebagai contoh yang betulnya, Junaiyah HM dan E Zainal Arifin 2010 keutuhan wacana Grasindo. Di sini kita dapat melihat bahawa keutuhan wacana tersebut mempunyai tulisan yang italik atau condong. Manakala yang salah pula Junaiyah HM dan E Zainal Arifin 2010 keutuhan wacana Grasindo. Di sini juga kita dapat melihat bahawa perkataan keutuhan wacana tersebut dia tidak condong dan tidak italik. Itu merupakan cara yang salah untuk membuat rujukan buku. Rujukan jurnal. Antara aspek yang perlu ditulis dalam membuat rujukan sesuatu jurnal ialah mempunyai nama penulis jurnal, tahun terbitan jurnal, tajuk jurnal, nama jurnal dan volume serta muka surat jurnal tersebut.
Sebagai pengetahuan, nama tajuk, jurnal dan artikel serta volume ditulis secara italik atau condong. Namun, bagi nama yang lain boleh ditulis secara biasa. Sebagai contoh rujukan, Muhammad Hisham Halia dan Abdul Razak Abdul Karim 2019. Koeksi dalam Warkah Sosial Melayu abad ke-17 hingga abad ke-19, Jurnal Bahasa 19139 hingga 169. Di sini kita dapat melihat dari perkataan koeksi dan perkataan yang akhir sekali, kita dapat melihat bahawa perkataan tersebut mempunyai tulisan italik atau condong. Itu adalah contoh yang betul. Manakala contoh yang salah pula kita dapat lihat Muhammad Hisham Halia dan Abdul Razak Abdul Karim 2019 koeksi dalam Warkah Sosial Melayu abad ke-17 hingga abad ke-19, Jurnal Bahasa 19139-168. Di sini kita dapat melihat bahawa perkataan yang dicondongkan adalah dari perkataan koeksi hingga abad ke-19, dan manakala jurnal bahasa sehingga perkataan yang terakhir merupakan perkataan yang biasa sahaja dan tidak dicondongkan. Terakhir sekali, rujukan dalam talian. Dalam menulis rujukan bahan talian, kita hendaklah mempunyai beberapa aspek seperti nama penulis, tahun diterbitkan, nama tajuk dan nama laman web bahan. Jika bahan diambil dari nota atau slide kuliah, perlu ditulis seperti yang berikut. Afifah Bidin, 7 Mac 2015. Wacana penulisan PowerPoint slide share. Dan contoh yang pertama tersebut disediakan nama laman web. Itu adalah contoh yang betul. Manakala contoh yang salah pula adalah Afifah Bidin, 7 Mac 2015. Wacana penulisan PowerPoint slide share. Contoh 2, tidak mempunyai nama laman web tersebut. Seterusnya, jika tahun terbit tiada, maka harus ditulis seperti yang berikut. Qurratul Ain ND, yang bermaksud no date atau tiada tarikh, wacana pada pandangan tokoh dan disediakan nama laman web. Itu adalah cara yang betul. Cara yang salah pula ialah Qurratul Ayuni, wacana pada pandangan tokoh dan disediakan laman web tersebut. Di sini kita dapat melihat perbezaan antara dua-dua contoh tersebut adalah ND yang ditulis pada contoh yang pertama tersebut. Manakala contoh yang kedua pula tidak menulis ND yang bermaksud tiada tarikh.